Nasionalisme bermaksud perasaan cinta dan taat setia kepada tanah air dan bercita-cita membebaskan negara dan bangsa daripada penguasaan kuasa asing. Gerakan nasionalisme berdasarkan kedaulatan bangsa dan berjuang membentuk nasib dan masa depan negara mengikut identitas sendiri. Pentadbiran ala barat yang diperkenalkan oleh British di Mesir adalah tidak disenangi oleh penduduk Mesir. Oleh itu, berbagai faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir demi memperjuangkan negara mereka. Faktor pertama ialah pengaruh agama. Gerakan nasionalisme berpaksikan agama dicetuskan oleh Gerakan Pemulihan Islam. Gerakan ini lebih dikenali sebagai Gerakan Islah dan telah bermula di Mesir pada tahun 1850. Gerakan ini dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Matlamat gerakan ini adalah untuk memperjuangkan penyatuan umat melalui konsep pan-Islamisme, yaitu menggunakan sentimen agama untuk menyadarkan masyarakat mengenai jihad. Faktor kedua ialah peranan bahasa dan kesusastraan. Pembunuhan Hakim Boutros Ghali Al-Qibti pada tahun 1910 telah mencetuskan semangat nasionalisme di Mesir. Pembunuhan beliau berkait rapat dengan keengganan beliau mendesak Parlemen Mesir bagi memberikan konsesi terusan Swiss yang lebih kepada pihak British. Kematian beliau telah diabadikan dalam sajak oleh Ahmad Shauqi yang telah diterbitkan dalam Al-Liwa. Selain itu, Rashid Rida memperjuangkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi di Mesir bagi menggantikan bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Cara ini dapat mengikis rasa hormat kepada penjajah British sedikit demi sedikit. Faktor keempat ialah pengaruh kewartawanan dan penerbitan media massa. Surat kabar ataupun bidang kewartawanan turut menimbulkan semangat nasionalisme dalam kalangan umat Islam. Penulisan Rashid Rida melalui Akhbar Salafiyah banyak membuka minda rakyat Mesir. Rashid Rida menyemarakkan semangat nasionalisme dalam penulisan beliau dengan menyalahkan dan menganggap penjajah yang membuatkan umat Islam mundur. Penulis wanita juga giat memperjuangkan hak mereka seperti Malak Hifni Nasif yang menggunakan nama pena Bahitat Al-Bidayah. Beliau membincangkan isu pendidikan dan peranan wanita secara terbuka dalam penulisannya dan mesejnya sampai kepada masyarakat terutama golongan intelektual. Faktor kelima ialah pengaruh pendidikan. Pada tahun 1908, rakyat Mesir dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan beberapa tokoh nasionalis terkenal coba menumbuhkan sebuah universitas swasta mereka sendiri. Peranan pendidikan tidak dapat disangkal menyumbangkan kepada gerakan nasionalisme di Mesir, terutamanya lulusan dari sekolah undang-undang. Graduan ini telah terdedah dengan nilai politik dan kebudayaan barat semasa tempo pembelajaran mereka. Selain itu, mereka juga disuntik sikap anti-British. British mengabaikan pendidikan sekolah tajaan kerajaan di Mesir walaupun mereka mampu membiayainya. Lebih teruk lagi, kesemua jawatan kerajaan diisi oleh golongan berpendidikan yang berasal daripada keluarga berada. Titik perubahan yang menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk apabila banyak jawatan kerajaan diisi oleh pegawai dari Britain yang kurang berkelayakan daripada diberikan kepada penduduk tempatan. Selain itu, gaji yang diberikan adalah tinggi berbanding gaji yang diberikan kepada penduduk tempatan. Faktor keenam ialah pengaruh golongan intelektual. Antara tokoh intelektual yang muncul dalam bidang undang-undang ialah Mustafa Kamil dan Muhammad Farid.
Beliau menyokong nasionalisme sekular seperti yang berlaku di Barat dan coba meraih sokongan daripada golongan intelektual daripada golongan Kipti. Cita-cita Mustafa Kamil adalah untuk merebut kemerdekaan daripada British dan menubuhkan sebuah kerajaan berparlemen ala Barat. Sheikh Hasan Al-Banna telah mempelopori golongan intelektual Islam untuk bangkit menentang British melalui penubuhan Ikhwanul Muslimin. Pertubuhan ini merupakan sebuah organisasi yang teratur dan mempunyai cawangan di seluruh Mesir. Melalui Ikhwanul Muslimin, Sheikh Hasan Al-Banna melaksanakan program-program keislaman yang komprehensif untuk membetulkan akidah umat Islam di Mesir dengan tujuan untuk membina sebuah kerajaan Islam. Faktor terakhir ialah pengaruh luar. Pengaruh luar paling besar yang berjaya membuatkan penduduk Mesir bangkit melawan kuasa asing ialah Perang Dunia Pertama. Para petani di Mesir dikerah secara paksa oleh British untuk meninggalkan ladang-ladang mereka dan menyertai Perang Dunia Pertama. Mereka dipaksa membantu pertubuhan Palang Merah dan menjadi buruh tentara British di Palestina, Gallipoli, dan Prancis. Tindakan British ini menyebabkan Mesir kerugian harta dan nyawa, manakala rakyatnya pula dipergunakan untuk kepentingan British dalam memperkukuhkan kuasanya. Oleh yang demikian, timbul semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Mesir untuk membebaskan diri daripada penjajahan British. Kesimpulannya, kemunculan semangat nasionalisme Mesir berkait rapat dengan kesadaran masyarakat tentang pelbagai masalah yang berlaku di negara mereka. Berbagai faktor yang telah membantu gerakan ini supaya berjaya mencapai matlamatnya.